Apa khabar warga Ranger sekalian? Untuk solo adventure ride yang selalu saya buat, kita perlu peralatan ya. Salah satu peralatan yang perlu GPS, phone charger, kamera. Kita perlulah untuk kita buat konten YouTube ataupun untuk saja kenangan peribadi. Jadi hari ni saya mungkin nak adjust balik phone holder ni, dan juga saya nak cari jalan untuk mount GoPro. GoPro mounting ni lama dah, saya punya GoPro memang dah lama sangat punya GoPro, tapi masih boleh digunakan. Saya ada banyak mounting GoPro ni. Dari bertahun-tahun guna GoPro, jadi banyak sangat lah mounting. Dan GoPro ada, yang tak pro pun ada. Macam-macam kamera lah, berpuluh-puluh bermacam-macam jenis kamera saya ada. Tapi banyakkannya ada yang dah rosak, ada yang dah saya jual, ada yang saya dah bagi orang, ada yang saya buang. Jadi inilah dia. Saya akan projek sekejap lagi. Saya akan cuba memasang GoPro dan adjust macam mana saya nak buat pemegang handphone untuk navigation tu. Phone holder ni saya beli kopi original, kopi lah, China kopi, model apa tu yang famous tu, model saya pun tak ingat lah apa model tapi memang famous lah phone holder ni. Tapi ni yang ciplak punya, harga RM16, daripada Shopee ataupun AliExpress kita boleh dapat. Fungsi dia sama je macam yang original tu. Yang original RM160. Jadi bagi saya, ada yang harga marhain. Jadi kita cubalah. Lagipun benda ni bukan untuk apa-apa. Dia memegang handphone. Jadi asalkan dia cukup sifat untuk memegang handphone, cukuplah untuk kita. Quad lock, model quad lock. Itulah dia model yang saya pakai tu. Masalah sekarang ni, kita kalau saya nak letak di sini, saya tak tahu sama ada kita dapat letak lah dia punya ni. Kita takut patah pula ni. Pasal rakan-rakan kita kan banyak posting patah benda-benda ni. Jadi saya risau kalau tersilap buat, mungkin ada benda yang akan patah. Lebih-lebih lagi ni, tempat letak ni mungkin patah. Jadi saya rasa tak berapa sesuai di sini, kerana mungkin akan mengundang masalah kepada saya, dan mungkin boleh patah benda-benda ni. Tapi kita nak tengok, nak buka balik lah. Kacau juga benda ni. Cuba kita tak usah pakai ni dulu, kita tengok macam mana. Pasal tempat yang kita letak ni terlampau terhad, kerana saya dah gunakan windshield ni di sini. Jadi dah tak ada tempat lah, tak ada ruang untuk saya nak letak benda-benda lain. Memang susah lah nak masuk dalam ni. Pasal kalau dapat masuk sini, mungkin kemungkinan kita boleh letakkan begini. Jadi mungkin akan dapat jadi lebih kemas. Cuma tak tahulah macam mana. Mungkin kita akan buka dulu ini. Okey, kita cuba. Kita cuba longgarkan ni, kita tarikkan ke belakang dan kita letak handlebar grip tu. Baru kita cuba balik. Ini kita memerlukan skru Phillips screwdriver. Kita cuba buka. Ini
projek Malapu lah petang-petang ni. Kita akan cuba buka ni. Ni dia. Skru di sini satu. Dan di sini satu ya, skru dia. Tengok, kita tak payah buka dulu lah, kita loosen je dulu. Kita longgarkan saja, tengok boleh tak? Kalau tak boleh, kita terpaksa buka lah. Kemudian kita pasang balik lah. Ada air ni pasal macam hujan apa semua, dia akan masuk air dalam ni. Tak berapa cantik lah. Okey, sekarang ni sekarang. Okey, masih belum boleh cabut. Saya nak berhati-hati sikit lah, pasal saya risau switch gear motosikal ni. Takut tak berapa kuat kan. Jadi kita buka perlahan-lahan lah. Ni dah buka. Ni satu lagi skru. Kalau tengok pada skru ni, okey lah, skru ni skru keras. Tapi takut plastik tu yang tak keras. Tak cukup keras. Jadi ni dia. Jadi kita tengok. Dia ada wire di sini. Dia ada wire. Jadi kita tengok boleh tak kita masukkan macam ni. Kemudian kita akan letakkan balik. Nanti saya akan cuba. Saya risau takut rosak. Kita akan cuba masukkan ni ke sini. Saya nak freekan bar ni, angle bar tu. Okey. Kita akan cuba masukkan skru sini. Dan kita pasang satu skru. Betul-betul kita tak pasti sama ada boleh atau tidak . Okey. Dah gigit. Jadi kita cuba adjust. Sekarang kita akan cuba letak balik handlebar. Ni. Minta-mintanya berjaya lah diletakkan. Kerana okey, handlebar belah kiri ni dia takut patah kan. Okey. Dia ni ada beberapa bahagian yang katakan yang dia melekat. Dia ada index hole dia. Jadi kita tak boleh lari daripada ruang itu. Kita tak boleh lari daripada ruang tu. Kita tak boleh dah. Jadi gagal lah, tak dapat kita letakkan di sini. Kalau saya cuba juga, dia akan pecah lah, patah. Benda ni akan patah, mungkin akan patah. Okey. Kita tengok pelan-pelan. Dia akan kena sini. Kita tengok sama ada bermasalah ataupun tidak. Yalah, dia akan bermasalah. Saya tak nak ketatkan. Jadi bahagian ni tak boleh. Kalau saya nak buat ni, apa yang perlu saya buat, saya kena adjust windscreen. Masukkan windscreen, keluarkan sedikit windscreen ni. Jadi windscreen ni mungkin ada ruang sedikit saja lagi. Okey, kita akan cuba. Saya akan cuba tolak windscreen ke dalam. Windscreen memerlukan Allen key juga. Kita ambil tool. Kita ambil tool yang banyak sikit. Okey. Kita ambil Allen key. Kita akan buka ni, kita adjust sedikit saja. Ini Allen key satu. Okey. Kita mainkan dengan ni. Adjust sikit saja, takkan banyak sangat.
Okey, buka longgar sikit. Dan apa yang kita perlu buat, kita ketuk sedikit saja dengan mallet dan drift. Kita driftkan sikitlah. Kita ada drift. Okey, tak ada. Sini tak ada. Peralatannya tak apa-apa. Kehilangan. Kita nak cari drift. Yalah, saya akan cari drift yang lain lah. Kita akan ketuk perlahan-lahan. Okey. Kita akan ketuk perlahan-lahan supaya dia boleh gerak. Kita nak ruang sikit saja. Jangan terlebih. Kalau berhasil, kita boleh buat dengan cantik lah. Okey, jadi handlebar ni dah ke dalam. Ini pun kita ke dalamkan sikit. Okey, bila dah ke dalam, mungkin kita boleh memasang ni balik dengan betul. Masih bermasalah. Apa? Saya rasa boleh. Jadi kita skrukan dulu sikit supaya tidak jatuh. Okey. Skrukan sikit supaya tidak jatuh. Dan apa kita perlu, kita buka ni balik bagi dia longgar. Kita boleh tolak lagi sedikit. Tolak sedikit lah. Tak boleh banyak-banyak. Sikit je. Tolak ni sedikit. Bagi dia, kita nak ruang. Benda ni ketat. Kita tolak sikit-sikit. Tolak sikit-sikit saja. Skru dia dah kita pelanting. Pastikan kita nampak mana skru jatuh. Jadi kita tengok boleh lagi tak. Sini dah okey. Sini masih belum boleh lagi. Apa yang perlu kita buat, mungkin kita kena longgarkan ni. Longgarkan ni sikit. Okey, longgarkan ni dan kita tolak lagi. Kita tepikan barang-barang supaya tak ada vibration. Kita tolakkan lagi sikit. Kita tolakkan sikit lagi. Hati-hatilah ya. Tolakkan sikit lagi. Okey, tolak sikit-sikit. Nak bagi muat. Okey. Ini pun kita tolakkan lagi sikit lah. Hati-hati sikit lah. Okey. Jadi kita tengok ni. Macam mana? Boleh lagi tak? Masuk. Belum boleh lagi. Tapi dah semakin cantik. Saya cuba ketatkan. Kita cuba ketatkan. Ni kena hati-hatilah buat ni. Kerana kalau kita buat silap, kita akan pecah, akan rosak. Okey, skru kita masuk, tapi masih belum dapat buat dengan kemas. Masih lagi perlu sedikit pergerakan ke dalam. Jadi kita masih kena ketuk sikit-sikit. Jadi ketukan teknikal. Yang panggil ketukan teknikal ni. Kerana silap ketuk, dia akan rosak. Jadi kita hati-hatilah. Okey, boleh lagi diketuk. Untuk keselamatan saya buka ni dulu. Okey. Ni
Baru kena buka balik. Alright. Buka balik. Ni susah sikit lah. Buka balik pasal kita tak nak bagi kerosakan. Okey, kita buka balik. Okey, kita buka balik sini. Buka balik. Okey. Ni kita keluarkan dulu. Kita perlu ketuk lagi dengan lebih baiklah. Hati-hatilah ni, takut wire putus. Wire ni ada wire kan. Ni kita boleh buka. Okey, letakkan ke tepi. Apa yang kita buat, kita perlu ketukkan lagi supaya benda ni masuk cantik. Jadi kita dapat tempat yang cantik lagi. Kita boleh ketuk lah, lagi elok. Mana dia? Okey. Kena ketuk dengan pelan-pelan lah. Okay, kita kena longgarkan sikit lagi. Okey, dah longgar. Ini pun kita kena longgarkan sikit lagi. Dah longgar. Okey. Biasanya sudah longgar. Kita boleh katuk lagi. Kita tengok sama ada cukup tidak. Kita letak benda ni. Kita nampak ada pergerakan kan. Dan kita letak ini. Dan kita letak skru untuk mounting ni. Adjust dululah. Letakkan macam tu. Letakkan mounting dia. Dan nanti kita akan adjust balik. Okey. Dan kita akan letak balik ini. Ini yang penting, kita tak nak benda ni rosak. Dia ada index hole, dia tak boleh lari daripada index hole dia. Okey, masuk. Ni hati-hatilah. Kita kena masukkan dia. Sama ada dia kena atau tidak. Nanti patah. Kita tengok kawan-kawan ni ada yang patah kan. Itu pasal mereka gunakan ini untuk mengikat windshield. Jadi tak elok cara windshield yang begitu. Windshield yang kita ikat kepada. Okey. Tengok sama ada akan ada masalah ke tidak. Okey. Ngam-ngam cukup. Jadi okey, masih tak berapa cantik lah. Tak berapa cantik. Masih stres masih stres. Kalau masih stres tu kita tak boleh lagi lah. Masih perlu dibetulkan lagi. Okey. Jadi kita kena buka lagi dan adjust lagi. Masih sikit lagi lah. Dalam 1 milimeter gitu. Tak banyak, sikit saja lagi. Jadi ni perlu kita buka supaya tak rosak. Okey. Tapi ni perlu buka balik. Okey. Bila skru jatuh, kita jangan tangkap, kita tengok mana dia jatuh. Supaya kita tahu skru tu tak hilang. Okey, kita kena buka balik.
Yang penting ni saya terpaksa buka supaya saya dapat ni buka habiskan. Buka habis. Kita buka habis. Kita buka habis sebelah sajalah. Dan dah buka habis tu saya dapat kepada windshield. Okey. Cabut keluar. Peralatan windshield ni tak tepi. Apa yang saya perlu buat, saya nak adjustkan ni. Windshield kita tak tahu set pasal adjustment windshield dah cantik. Saya perlu ketuk lebih kuat sikit lah kepada handlebar brace. Handlebar brace ni kita perlu ketukkan lebih kuat sikit bagi dia ke dalam. Yang boleh lagi ya. Okey. Rasa dah cukup pilah. Pasal kalau lebih kita akan rosakkan benda tu. Jadi kita masukkan balik. Windshield punya skru ni. Okey. Kita masukkan balik windshield. Okey, masukkan balik. Windshield ni. Dan windshield ni tak ada perlu adjust apa-apa sangat. Kita buat loosen dulu. Saya tak lari, nanti saya akan sukat ini dengan sini ya. Tapi dia tak larilah. Okey. Tak situ. Kita letakkan windshield. Windshield kita letakkan dulu, kita taruhkan dulu dan kita letak balik ni. Kita letak ini dan kita letak phone holder. Letakkan tempat yang sesuai lah. Kita letak phone holder. Windshield ni dah terbalik, saya kena buka balik windshield tersilap sikit. Silap teknikal pada windshield. Sebaik saya dapat dengar, saya tak ketat sangat lagi windshield ni. Terbalik kalau kita bandingkan dengan yang kiri yang kanan, dia terbalik. Jadi ni satu kadang kesilapan teknikal bila kita pasang benda-benda ni. Okey. Terbalik Jadi benda ni, windshield ni begini. Dia begini. Baru dia tinggi sikit. Okey, baru betul. Tak, tadi windshield ni sengit. Kita ketatkan balik windshield. Okey, dia dah ketat, dia dah gigit. Dan apa yang kita perlu baru kita letak balik lah. Letak ni. Dan ini balik. Okey. Kita tengok bagaimana yang terbaik kita nak buat, nanti kita kena adjust. Selagi kita tak dapat, tak boleh lah. Tak tahu lah berhasil ke tidak kan. Ini saya nak cuba je. Okey, sekarang dah ketat, dah taruh dah skru. Saya belum ketatkan lagi. Okey. Dan kita letak balik switch gear. Ni bahaya switch gear ni. Cepat, mudah mungkin boleh rosak. Jadi hati-hatilah, nanti kita kena tukar pula baru. Jadi ni kita letakkan. Mana dia? Dia ada dia punya keyway dia. Itu dia. Situ. Dan kita letakkan dia kepada sini. Dan skru. Skru. Driver. Kita skrukan dia. Skrukan dia pelan-pelan. Sikit. Dan kanan sikit. Sama ada yang cukup. Boleh digigit ke tidak.
Okey, sini satu. Okey. Okey. Nampaknya boleh. Kita ikatkan sini balik. Sini. Okey. Boleh tak? Okey. Berhasil. Okey. Right. Jadi berhasil ya. Jadi saya dapat letakkan phone mount di sini dan saya belum letakkan lagi. Pasal windshield pun mungkin perlu adjustment balik. Windshield dah lari sikit. Kena adjust windshield supaya dia betul lah. Kita akan tengoklah windshield ni pasal ni dah ke dalam. Ini pun dah mungkin kita kena ke dalamkan sikit lagi. Windshield ni kiri kanan untuk dapatkan adjustment yang betul. Okey. Dan kita letak phone holder begini. Banyak yang perlu di adjust ya. Tengok macam mana phone holder yang saya nak letakkan phone holder ni. Pasal tengoklah apa jadi. Okey. Kena di phone holder pun kita kena adjust balik. Okey. Jadi bila kita boleh adjust phone holder tu maknanya dia tak adalah mengganggu ketat macam mana pun. Jadi tengok begini. Tengok kesesuaian lah untuk letak telefon. Ni tak berapa cantik phone holder macam ni. Kita adjust lagi. Phone holder ni bagus, satu dia boleh adjust macam-macam. Okey, sini. Kita adjust begini. Dan ini kita boleh adjust. Tapi mungkin phone ni terlampau rendah pula nanti. Okey, tak boleh. Tetap belah atas. Phone ni kita letak belah atas. Okey, sekiranya phone belah atas, saya boleh letak phone ni belah atas. Okey. Di sini. Okey, di sini. Itu dia. Dan ini saya akan adjust. Ini semua ikut trial and error. Ini. Dan ketatkan sikit. Dan kita letak phone. Letak phone. Okey. Cantik. Pasal saya nak phone ni dah menghala ke saya. Itu sebab pasal handlebar ni bengkok sikit. Jadi dia akan menghala ke saya. Kalau letak di sini dia straight. Tak berapa ergonomik, tak berapa cantik. Jadi yang kita perlu duduk atas motosikal. Dan kita tengok. Macam kita ride. Kita tengok. Okey. Cuma kita tak nampak switch gear. Tapi tak apa, switch gear ni bukan untuk dinampak kan. Kita tak nampak switch gear. Tapi kita masih dapat pada switch gear. Bawah phone ni kita masih dapat switch gear. Kita tengok bawah phone ni kita masih dapat switch gear. Tiada halangan. Itu penting dah. Semua tak ada masalah.
dan side mirror ni pun tidak ada masalah, bracket tu pun tak ada stress. Jadi apa yang saya perlu buat, saya akan ketatkan phone holder ni, saya akan ketatkan balik windshield ni, adjust sikit-sikit balik pasal yang belah kiri ni sudah dilarikan. Jadi saya akan adjust balik. Brace ni pun saya akan ketatkan balik macam tu. Jadi ni installation yang mudah lah, mudah pun, tapi kadang-kadang perlu kita berhati-hati dan pastikan installation tu sesuai. Lagi satu, phone ni kalau kita tengok, kalau betul angle phone ni, kita mungkin boleh buat video menggunakan phone ni dengan video muka kita kan. Jadi kita boleh letakkan kamera ni pusing begini. Jadi kalau kita buat right video, kita masih boleh buat recording, video recording kalau kita nak. Itu yang kadang-kadang bagus saja. Semasa ride kita dapat video kamera daripada phone ni untuk kita buat recording. Itu yang penting, certain angle kan. Walaupun kita ada kamera bahagian hadapan, tapi kita masih boleh juga dapat kamera belah belakang untuk tangkap gambar kita. Ini salah satu cara yang murah lah, mudah dan murah. Jadi angle ni penting dari segi sini. Dari segi kita tak ada apa, jadi saya nak ikatkan ini, kemudian saya nak cari jalan macam mana nak mount GoPro saya untuk buat mounting GoPro pula. Macam mana kita nak fikirkan untuk mount GoPro, sama ada di handle belah kanan ataupun di mana-mana lah. GoPro kita tak boleh letakkan belakang skrin, tak elok. Okey, kita akan sambung lagi selepas ni. Saya nak ketatkan aja dan kemudian kita akan buat GoPro mounting pula. Untuk GoPro saya pasangkan clamp di bahagian handlebar ni, dan kemudian kita akan letak GoPro menggunakan fitment macam ni lah. Jadi nanti kita akan alignkan masa ride, tapi selalunya GoPro angle dia besar, jadi kita tak ada masalah sangat dari segi alignment. Lebih kurang je, tapi kita boleh rasa masa kita buat editing kita boleh buat adjustment. GoPro kita letak belah kanan kerana kita menghadap jalan raya sebelah kanan kan. Jadi itu yang sebab kita letak GoPro sebelah kanan lah. Kalau sebelah kiri nanti dia tembak ke tepi jalan. Jadi macam ni lah kita letak GoPro. GoPro ada mikrofon input. Ni lamanya GoPro lah, pasal GoPro salah satu action cam yang ada input untuk audio yang boleh dikatakan boleh diharap lah. Tu GoPro kerana audio ni sangat penting. Banyak action cam yang saya dah cuba, audio dia gagal. Itu yang satu masalah besar action cam yang ada ni, gagal dari segi dia punya audio. Selalunya itulah dia masalah-masalah dia. GoPro audio dia kira boleh dikatakan okey lah kalau bandingkan dengan yang lain. Macam ni lah saya punya mounting untuk GoPro. Nanti kita akan guna saya akan gunalah. Ni GoPro lama. Saya masih agak-agak sama ada nak beli GoPro baru ke tidak, tapi buat masa ni masih belum lagi perlu. Saya banyak sangat kamera ada. Ni installation ni tak payah ketuk-ketuk dah. Okey lah. Jadi untuk installation kita boleh tengok belah kanan saya letak GoPro, belah kiri saya letak phone bracket untuk telefon. Dan telefon bracket ni bagus pasal kita boleh letak GPS. Ini jenis yang jenis yang kita boleh lekap dia punya tapak di apa saja equipment yang kita nak. Jadi saya boleh letakkan tapak saya di GPS, standalone GPS, ataupun saya letak pada handphone.
Selalunya kalau kita nak jalan ride, kalau saya pergi ke luar lah, luar negara lah, macam Thailand ke mana ke, saya akan letak telefon spare dekat sini ya. Telefon spare untuk buat navigation. Tak perlu SIM card dalam tu. Kadang-kadang saya letak SIM card pasal dan saya sharekan wifi dengan telefon yang saya gunakan. Telefon yang kita gunakan tu mungkin mahal sikit. Jadi kalau kita letak dekat sini banyak risiko ya. Satu, mungkin boleh jadi kerosakan, dan juga mungkin dicuri ke apa ke, kalau kita terjatuh buat telefon tu mungkin boleh rosak. Jadi selalunya saya recommend kalau kita nak ride serius, kita letakkan sama ada unit GPS yang khas Garmin tu, ataupun kita letak telefon murah satu. Jadi saya rasa saya lebih recommend letak telefon murah yang kita dapat free tu. Letak situ, letakkan software untuk GPS, sampai macam Maps.me ataupun Waze ataupun Google Map. Dan kita gunakan wifi daripada telefon kita. Inilah saja installation yang saya buat untuk GoPro dan untuk telefon. Baiklah YouTube, dah lewat. Terima kasih. Itu sajalah untuk hari ini. Kali ini saya nak rehat. Terima kasih.